Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkanlah, berkenaan kita punya sistem, demo sistem lah. Okey, yang mana saya akan perincikanlah, berkenaan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam kita punya video. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada username dan password, yang mana sistem kita menyediakan, ID ya. Setiap pengguna sistem yang menggunakan sistem kita ni akan disediakan ID lah. Okey, jadi ID ni akan dibagikan jika ada ID di bahagian, kaunter atau cashier akan diberikan ID dia sendiri ya. Jadi di bahagian ID cashier ni yang mana, dia tidak perlu untuk nampak, reporting, okey, profit and loss dan sebagainya lah. Dan dia ada satu lagi bahagian yang kita panggil sebagai ID admin. Okey, ID admin ni yang mana yang membantu kita untuk kita membuat audit reporting lah dan untuk kita membuat accountant. Okey, saya akan tunjukkan untuk di bahagian ID admin. Okey, kita masukkan password. Kemudian kita klik login. Okey. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini adalah di bahagian dashboard. Bahagian dashboard ni berfungsi untuk kita melihat summary ya, summary data yang telah disimpan dan telah di-generate oleh sistem. Apa yang kita lihat di sini kita dapat tengoklah total sale, okey, total customer, total item. Kemudian ada beberapa report yang dah kita shortcut atau kita telah favouritekan dia. Okey, kita boleh tengok jualan sebulan, okey, jualan hari ini. Okey, setiap reporting ni disimpan dan di-generate oleh secara automatik lah. Okey, kita boleh tengok set information dalam bentuk graf. Okey, setiap graf ni adalah berpandukan kita punya jualan lah. Ini untuk yang sebulan. Kalau per week kita ambil, boleh tengok yang per week lah. Okey. Kemudian kita ada bahagian customer. Okey, bahagian customer kita boleh record lah customer. Okey, new customer. Kita boleh masukkan dia punya nama customer lah, first name, last name, email, phone number dan beberapa lagi information yang kita boleh masukkan di bahagian customer detail lah. Kemudian kita ada fungsi untuk add file. Add file ni berfungsi untuk kita letaklah apa-apa yang berkaitan dokumentasi dokumentasi yang disediakan oleh customer kita untuk kita buat rujukan. Kita boleh simpan juga di dalam sistem ni. Okey. Ini adalah listing listing untuk customer. Kalau apa yang kita dapat lihat di sini, dia ada nama, okey, email, phone number. Okey, kalau ada point kita boleh buat point lah untuk membership point. Okey. Kemudian kita ada bahagian item. Okey, bahagian item ni produk apa yang kita jual, kita key in di dalam sistem lah. Okey. Jadi information apa yang kita boleh dapat lihat di bahagian item ni kita boleh tengoklah. Saya ambil yang ni. Okey. Di bahagian tag information ni kita boleh tengoklah item name. Okay, ni barang apa yang kita jual, kita key in di dalam sistem. Kemudian kita ada barcode name pun semua. Kategori supplier. Yang ni untuk barcode UPC ni untuk barcode. Jadi barcode ni kita key in di sini. Jadi after di bahagian cashier nanti bila dia scan dia akan keluarlah apa nama barang dan information harga dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada variation. Variation ni untuk macam kalau kita ada jual baju ke apa kan. Jual baju biasanya dia ada size, okey, dia ada color dan dia ada harga-harga yang spesifik hargalah yang boleh diletakkan di dalam sistem. Kemudian kita ada pricing. Okay, pricing ni cost price. Kita boleh letak cost price ni cost modal yang kita beli barang daripada kita punya pembekal atau supplier kita. Kita boleh letak di sini lah. Contoh kita letak RM2.30 dan kita jual RM2.70. Kemudian di bawah ni ada option membership lah, atau kita panggil sebagai plus level Plus level ni kita boleh letaklah berapa kita nak letak. Kalau membership mungkin dia akan dapat sedikit murah lah. Okay. Dia boleh adjust fixed price, percent off, okay, cost price percent, cost price fixed amount. Ini biasanya kita akan pakai dua benda ni. Jadilah fixed price atau percent off lah. Kemudian kita ada promo price. Kita boleh setting lah di dalam sistem ni. Kita boleh setting promo price. Okay, start date bila, okay, end date bila. Kita boleh setting lah. Okay, kalau tak ada kita boleh biarkan kosong di bahagian sini. Okay. Kemudian kita ada inventory Inventory ni ada bahagian untuk kita stock in, stock out lah. Okay. Berapa current quantity kita. Current quantity adalah kuantiti semasa di kedai kita lah. Katakan di rak kita kira ada 191 stok. Jadi di sini kita kena key in lah 191. Kemudian kita ada damage quantity. Katakanlah kita ada kuantiti yang rosak dalam 5 kuantiti yang rosak. Jadi kat sini dia akan tunjuk lah, dia akan tolak. Okay, 186 dia akan tolak daripada damage quantity. Ini bermakna ada kuantiti yang rosak atau kuantiti yang dah expired ke macam mana. Dia depend lah. Okay. Jadi kat sini kita padam.
Kemudian kita boleh add kat sini. Katakan kita nak add, tambah stok baru kan. Tambah stok baru kita boleh ambil kat sini 10. Jadi kat sini dia akan tunjuklah berapa total yang sebenarnya. Okey, kalau tak ada kita biarkan kosong. Okey, kemudian kita boleh komen lah untuk kalau ada damage quantity ni kita boleh komen kenapa dia ditolak. Okey. Kemudian kat bawah ni kita boleh tengoklah history yang telah di-generate oleh sistem. Yang mana kalau kita tengok kat sini dia ada minus. Minus 1. Minus ni merujuk kepada jualan atau produk yang telah dikeluarkan. Okey. Kemudian dia ada remark lah. Remark ISO 70, remark ISO 69. Ini adalah merujuk kepada kita punya receipt. Okey, nombor receipt. Jadi sistem akan simpanlah receipt yang telah kita print out dan bagi dekat customer. Okey. Kemudian kita ada images. Images kita boleh letak gambar lah. Okey, kalau kita nak letak gambar. Kemudian location. Location at store ni kalau kita ada rak yang banyak kita boleh tahulah rak tu dekat mana. Setiap item tu dia ada rak dia. Ada rak yang kita boleh tahulah. Okey, dah kita klik done. Jadi ini bahagian produk listing produk listing yang apa yang kita jual kita boleh key in di bahagian sini dan dia akan paparkan di bahagian sini. Okey, selain daripada itu dia ada option yang mana kita boleh import kita punya produk list. Okey, kalau produk kita ada dalam 1000 produk, kita boleh pakai dalam bentuk Excel. Okey. Jadi sistem akan generatekan satu Excel khas dalam bentuk template khas yang biasa yang sistem akan bagi. Okey, kita boleh isilah. Kalau kita ada 100 produk, kita boleh isi dalam Excel dulu dan kita boleh import ke sistem lah. Okey, kita boleh import. Kemudian kalau kita import, dia akan masuk ke dalam sistem lah. Kalau ada 100 barang, satu barang yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian kita boleh export barang yang ada dalam sistem juga. Okey, kita boleh klik di sini, template for existing item. Okay. Sistem akan exportkan listing barang yang sudah ada dalam sistem. Ini paparan dia. Okay. Semua barang yang ada dalam sistem dia akan export. Okay. Kemudian ini di bahagian item lah. Kemudian kita ada bahagian supplier. Okay, supplier kita boleh tengok lah. Kita punya data supplier kita. Okay. Yang ni untuk information syarikat. Information syarikat pembekal kita. Okay. Kita boleh letak phone number, siapa personal in charge dia. Kemudian kita ada reporting. Reporting kita ada dalam lebih kurang 10 ke 15 reporting lah. Biasanya report yang ni adalah report basic lah yang biasa kita akan keluarkan. Okay, kita ada report commission, customer, deleted sales, employee, expenses, inventory, item. Jadi setiap report ni kita boleh generate to Excel. Kalau kita tengok di inventory report, kita boleh tengok log inventory. Okay. Log inventory ni adalah report yang mana dia akan mengeluarkan listing barang yang tengah kurang lah. Okay. And then inventory summary. Okay. Kemudian kita ada report item. Report item kita boleh tengok graphic report. Okay. Kita boleh arrange. Setiap report ni dia akan boleh arrange this year, last year. Okay. Make sure data kena ada dalam sistem. Kalau kita ambil this year, dia akan keluarkan lah untuk yang setahun tu. Okay. Ini adalah untuk item. Untuk item yang paling banyak terjual. Untuk item yang terjual untuk tahun ni lah. Jadi dekat report ni dia ada satu summary yang kita boleh tengok. Dia ada cost of goods sold, okay, profit. Profit ni biasa kita akan pantau dari segi untuk keuntungan kita lah. Okay. Kemudian cost of goods sold, ini cost modal kita lah. Dah berapa banyak kita dah modalkan untuk kita beli barang. Kemudian kita ada report sales. Okay. Dari graphic report. Okay. Kalau kita ambil this year. Dia akan tunjuklah dia punya bar graph. Okay. Kemudian dia ada berapa profit and total semua. Okay. Setiap report dia akan paparkanlah berapa profit dan cost of goods sold kita. Okay. Kemudian dia ada profit and loss. Okay. Detail report. Kita boleh tengok this year. Okay. Ini statement untuk profit and loss kita lah. Biasanya kalau untuk statement profit and loss ni kita buat account lah. Okay. Ini bahagian receiving, berapa dah modal kita beli barang. Dia akan tunjukkan juga dan berapa keuntungan kita. Ini adalah listing jualan. Berapa jualan dah yang kita buat yang belum ditolak dengan kos-kos lagi apa semua. Okay. Dan kita ada bahagian receiving. Okay. Bahagian receiving ni adalah bahagian
untuk kita restock barang lah. Okey, katakanlah kita nak restock barang, satu barang. Okey. Jadi untuk barang ni kita boleh tengok di sini dia punya description dia. Kita boleh tengok stok sekarang ada berapa. Okey, selling price sekarang kita jual berapa dan cost sekarang kita jual berapa. Katakanlah sebelum ni kita beli RM2.30. Katakanlah kita dapat harga yang sedikit mahal. RM2.50. Sistem akan average kan. Okey, sistem akan average kan. Yang mana dia akan average kan kita punya kita punya cost lah. Okey, daripada cost sebelum ni dia akan average kan lah. Okey. Kalau sebelum ni RM2.30, lepas tu untuk kali ni kita beli barang dengan harga dengan RM2.50, sedikit mahal lah. Tapi sistem dia akan average kan. Okey. Jadi kiraan ni dia ada kiraan dia sendirilah. Kemudian kita boleh add payment apa semua lah. Kemudian kita boleh masuk nama-nama supplier. Okey. Okey. Ini untuk kita buat different lah. Okey. Kemudian dia ada bahagian sales. Okey. Bahagian sini adalah bahagian untuk kita buat jualan lah. Okey. Jadi cashier kaunter kita akan duduk di bahagian sale lah. Okey. Cashier dia akan duduk di bahagian sale ni. Biasanya cara senang aja. Kalau kita pakai barcode scanner, kita tinggal scan saja. Bila scan dia akan keluar automatik lah. Kalau macam ni saya kena pakai tarik sebab saya tak ada scanner. Jadi kalau ada scanner, dia tinggal scan kat sini, nanti dia akan automatik lah keluar yang barang ni semua. Okay. Jadi di bahagian sini apa yang kita boleh tengok adalah item name. Item name, okay, price, okay, quantity, discount. Okay. Price ni dia boleh adjust. Kita boleh edit. Okay. Kalau di bahagian admin kita boleh edit. Kalau di bahagian cashier biasanya tak dibenarkan lah untuk diedit. Tapi kita boleh buat adjustment jugalah. Kita dekat cashier pun kita boleh buat bagi dia boleh edit lah. Kemudian dia ada beberapa information kat sini yang kita boleh tengok. Ini stock, okey. Dan ini barcode number. Barcode number. Kalau kita ada barcode number, kita tinggal scan sajalah. Kemudian quantity, okey, kita boleh letak sini quantity 5, okey. Harga kat sini dia akan dia akan automatic. Okey, dia akan automatic. Kalau kita tengok kat sini, RM19 lah daripada RM3.80 tu. Jadi 5 barang, total semua RM19. Okay. Add payment kita boleh support debit card, okay, credit card. Kemudian kita boleh transfer bank in, okay, touch and go dan sebagainya lah. Okay. Kemudian kita boleh masukkan nama-nama customer lah. Okay. Kemudian kita boleh klik pada complete sale. Okay. Ini adalah receipt lah. Receipt kalau kita pakai receipt yang biasa, yang paper receipt tu, yang kecil tu, kita boleh adjust lah. Tapi ini sebab dia automatik kepada printer yang A4. Jadi kalau kita pakai printer receipt, dia akan automatik ke printer receipt lah. Dan dia akan jadi lebih kecil lah dia punya template dia ni. Okay, untuk yang receipt lah. Kemudian kita ada expenses. Okay, expenses, kita boleh masuk lah expenses. Ni perbelanjaan kita. Perbelanjaan yang kita guna, duit yang untuk perniagaan kita lah. Okay, duit-duit jualan yang direkod dalam sistem ni, kita kena buat expenses. Okay. Jadi expenses dia kita boleh tengok lah information apa yang kita boleh letak. Okay, date bila, okay, amount kita pakai berapa, payment type apa, okay, description, type, reason dan sebagainya. Semua information ni boleh dibuat lah. Dan sistem akan simpan, okay, dan dia akan keluarkan dalam bentuk listing macam ni. Okay. Kemudian setiap perbelanjaan, okay, dia akan effect dekat di report profit and loss. Okay, dia akan effect di profit and loss. Jadi kita boleh tengoklah statement profit and loss yang mana dia akan ada merekod kita punya perbelanjaan seharian kita. Katakan this year, okay, dia akan ada record lah total expenses berapa. Okay. Kemudian kita ada bahagian employee. Okay, ni untuk kita nak buat account employee lah. Okay. Setiap account employee ni dia ada access level dia. Jadi cashier ni biasanya cashier dia takkan nampak dia punya report. Okay. Dia tak nampak item dia nampak tapi tapi dia tak boleh add, okay, add item. Ini di bahagian employee atau kita panggil sebagai access level. Jadi di access level ni kita boleh adjust lah. Okay. Cashier nak nampak apa, admin nak bagi nampak apa semua di bahagian sini lah. Okay. Jadi ni bahagian employee. Kemudian bahagian setting ni tak ada apa. Kemudian bahagian location. Location ni kita boleh masukkan kita punya alamat company, nama company dan alamat dan phone number apa semua lah. Okay. Kemudian ini ada satu lagi bahagian logout.
Okey, ini bahagian logak adalah bahagian closing lah. Setiap hari kita buka kedai, kita kena closing sale lah. Jadi setiap hari kita kena buat benda ni, benda yang samalah. Orang kata cash closing berapa, kita kena kira dalam duit drawer, okey, ada berapa dan sebagainya. Jadi kat sini kita boleh tahulah berapa short jika ada short lah. So dekat report nanti dia akan paparkan satu bahagian yang kita panggil sebagai register log, yang kita boleh tahulah berapa total short, berapa total short sebulan. Okey. Kalau ada bulan ni kita boleh tengoklah total short berapa. Okey. Katakanlah sekarang total short tak ada lagi, sebab apa? Sebab dia ada information macam ni. Okey, start and bila. Okey, dia masih register still open. Jadi dia tak ada record lagi untuk yang apa? Short lah. Jadi kalau macam kita closing, dia akan tunjuklah nanti total short berapa. Okey. Itulah sedikit sebanyak secara ringkas yang saya dapat demokan untuk sistem ni. Jadi untuk lebih detail, lagi baik kalau macam kita perlu berjumpa dulu, okey, untuk saya akan terangkan dengan lebih detail lah. Tapi saya rasa ini pun sedikit sebanyak sudah membantu lah. Okey, untuk ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp pada saya.